Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey. Hari tu kita belajar penentangan masyarakat tempatan bab 7. Okey, kita dah belajar penentangan Dol Said Zinanin, penentangan Yang Tuan Antah di Negeri Sembilan, penentangan Datuk Bahaman di Pahang, penentangan Rentap di Sarawak dan penentangan Saif Masahur di Sarawak. Okey. Buku teks Sarawak muka surat 176. Okey. Kita pergi kepada yang kedua, iaitu penentangan pada abad ke-20. Okey. Iaitu Tok Janggut. Okey, Tok Janggut. Okey, kenapa dipanggil Tok Janggut? Nama dia sebenar bukan Tok Janggut, tapi digelar Tok Janggut sebab dikatakan dia mempunyai janggut. Ni macam ni janggut dia. Okey, macam ni. Mempunyai janggut dan digelar sebagai Tok Janggut. Okey, nama sebenarnya ialah Haji Hassan bin Munas. Okay, beliau lahir pada tahun 1853 di Kampung Jeram, Pasir Putih, Kelantan. Tok Janggut mendapat pendidikan pondok di Kelantan dan di Makkah. Okey. Kenapa beliau menentang British? Okey. Yang pertama, beliau menentang kekerasan pentadbiran Encik Abdul Latif, iaitu Ketua Jajahan Pasir Putih. Okey, ni adalah pekerja British, iaitu Encik Latif yang dilantik sebagai Ketua Jajahan Pasir Putih. Okey. Kenapa? Sebab beliau menentang peraturan cukai yang diperkenalkan pada tahun 1915 yang mewajibkan petani membayar cukai tanah. Petani tahulah pendapatan pun tak seberapa kan, tapi lepas tu kena bayar cukai pula. Okey. Jadi Tok Janggut tu marahlah. Okey. Beliau bersemangat jihad untuk menentang British. Okey, peristiwa penentangannya ialah pada 29 April 1915, Tok Janggut mengadakan mesyuarat di kampung Tok Akib bagi memboikot pengenalan cukai oleh British. Boikot maksudnya tak nak bayar lah. Okey, Tok Janggut merancang menyerang Pasir Putih dan mendapat sokongan daripada Haji Said Penghulu Adam dan Cik Zahak Merbau. Okey, British menyerang Tok Janggut yang berkubu di kampung dalam Pupusari. Dalam pertempuran itu, Tok Janggut terkorban, terbunuhlah. Okey, ni kawasan Tok Janggut ni, Pasir Putih. Okey, kat sini. Tempat dia kena serang ialah di Sari ni, sinilah. Okey. Seterusnya, penentangan Mat Saleh di Sabah. Okey. Mat Saleh atau Muhammad Saleh dilahirkan di Inanam, Sabah. Beliau berketurunan Bajau dan Sulut. Okey, sebab penentangannya ialah Mat Saleh menentang tindakan SBUB yang mengambil alih hak memungut cukai sehingga menyebabkan pembesar tempatan kehilangan kuasa. Okey, Mat Saleh cuba mengadakan perundingan dengan SBUB namun gagal. Sebaliknya, Gubernur Beaufort menganggap Mat Saleh mengancam kepentingan SBUB. Okey, peristiwa penentangan dia. Pada bulan Julai 1897, Mat Saleh menyerang pusat pentadbiran British di Pulau Gaya. Beliau membina kubu di Ranau. Okey, pada bulan November 1897, Mat Saleh menyerang Ambon. Okey, lepas dia serang Pulau Gaya, dia serang Ambon pula. Okey, pada tahun 1898, Cowi mengadakan perundingan dengan Mat Saleh dan di Menggatal. Mat Saleh dibenarkan mentadbir daerah Tambunan. Dibenarkan mentadbir daerah. Okey. Walau bagaimanapun, SBUB tidak menepati janji dan mengambil alih pentadbiran Tambunan pada tahun 1899. 1898 dia bagi, 1899 dia ambil alih balik. Okey, pasukan tentera SBUB menyerang kubu Mat Saleh di Tebur
okey, iaitu tambunan secara besar-besaran. Pada tahun 1900, Mat Salleh gugur dalam pertempuran di Tambunan. Akhirnya, beliau meninggal dunia. Okey. Seterusnya, penentangan Mat Sato di Sabah. Okey, Mat Sato merupakan orang kanan dan ketua Lieutenant Mat Salleh. Mat Salleh yang ke atas ni lah, yang awak belajar tadi tu. Okey, yang bertanggungjawab melindungi kubu Mat Salleh di Tibaba. Okey, beliau juga memimpin kaderan dusun di Tambunan. Beliau dikenali sebagai Mat Jato. Okey. Sebab penentangan kerana beliau memperjuangkan kedaulatan tanah air dan meneruskan perjuangan selepas kematian Mat Salleh pada tahun 1900, yang lepas Mat Salleh diserang oleh SBUB secara besar-besaran tu kan. Okey, peristiwa penentangan, Mat Sato membina kubu di Kampung Kapayan Lama, Tambunan berhampiran kubu Mat Salleh di Tibaba. Kubu ini dibina bertujuan melambatkan serangan British. Okey, pada tahun 1900, British berusaha menamatkan kebangkitan Mat Sato dan Mat Salleh. Okey, Mat Sato dan pengikutnya berundur ke Sungai Sun Soron. Pada April 1900, Mat Sato berjaya menawan Kudat. Okey, namun begitu British menyerang balas yang menyebabkan beliau terkorban. Akhirnya beliau berkorban sama tahun dengan Mat Salleh, iaitu 1900. Okey, kalau pergi Sabah ada Muzium Pahlawan Mat Sato sempena memperingati Mat Sato. Okey. Selain itu, selain penggunaan senjata, okey, penentangan masyarakat tempatan juga ialah dengan cara mencabar perjanjian. Okey, macam mana? Okey, British campur tangan di negeri-negeri Melayu melalui pelbagai strategi dan disahkan melalui perjanjian yang dimeterai dengan pemerintah tempatan. Okey, Raja-Raja Melayu menyedari bahawa kehadiran residen dan penasihat British bukan setakat memberikan nasihat, tetapi cuba memerintah. Kononnya residen ni nak bagi nasihat, tugas dia, tapi sebenarnya dia cuba memerintah, dia bagi kena buat macam ni. Okey, bukan lagi nasihat. Okey, oleh itu muncul pemerintah tempatan yang cuba mencabar perjanjian tersebut. Okey, kita tengok yang ni, Datuk Maharaja Lela Pandat Lam, iaitu keturunan Dain Salili, anak Raja Bugis yang berasal dari daerah Luwut, Sulawesi. Datuk Maharaja Lela ialah orang besar berlapan perak yang mentadbir di Pasir Salak. Okey, kenapa Datuk Maharaja Lela menentang British? Okey, Datuk Maharaja Lela bangkit menentang British kerana residen British mengambil alih kuasa Sultan, pengambilan hak mengutik cukai, dan residen British mencabuli adat resan Melayu. Maksudnya, dia mengambil alih tugas Sultan. Lepas tu, hak mengutik cukai tu pemerintah tempatan, dia ambil alih juga. Dan mencabuli adat resan orang Melayu. Maksudnya, adat-adat orang Melayu ni, British tak ikut. Lepas tu dia ubah-ubah. Okey? Okey, pada tahun 16, peristiwa penentangannya ialah pada 16 Oktober 1874, Sultan Abdullah Pembesar Perak mengupah Archie-Wood, iaitu peguam dari Pulau Pinang untuk memansuhkan maksudnya menghentikan perjanjian Pangkor. Okey, namun begitu usahanya gagal. Rentetan itu, beberapa mesyuarat sulit diadakan antara Sultan Abdullah dengan pembesarnya bagi membincangkan pakatan untuk menghapuskan residen kat British, iaitu JWW Bush. Okey, pada 2 November 1875, JWW Bush diiringi oleh Lieutenant Abu Mak Arsyad. Jurubahasa tu maksudnya, dia kan bahasa Inggeris kan, dia tak pandai cakap Melayu, ada orang yang tolong translatekan, terjemahkan. Okey, dan sepasukan tentera tiba di Pasir Salak untuk menampar perisytiharan mengambil hak memungut cukai oleh British. Dia bagi tahu lepas ni hak memungut cukai diambil alih oleh British. Okey.
Kesempatan tersebut digunakan Datuk Mahathir Lela dan pengikutnya untuk membunuh JWW Bush. Okey, JWW Bush dibunuh pada 2 November 1875. Pada tahun 1877, Datuk Mahathir Lela, Datuk Sago, Pandat Induk dan Si Puntun dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh British. Okey, Sultan Abdullah, Raja Ismail dan Ngah Ibrahim dibuang negeri. Maksudnya dibuang negeri, tak boleh berada di negeri Perak. Okey, yang terakhir iaitu menggunakan sistem perundangan. Okey. Gerakan kebangkitan menentang pentadbiran British di Terengganu berlaku pada tahun 1822, pada tahun 1825 dan seterusnya pada tahun 1828. Okey, tiga kali lah. Okey, ciri yang menarik dalam gerakan kebangkitan di Terengganu ini ialah kebijaksanaan pemimpinnya menggunakan sistem perundangan dan agama untuk menentang peraturan baharu yang diperkenalkan oleh British. Okey, kita tengok latar belakang. Okey. Ketua Gerakan Kebangkitan Tani iaitu Haji Abdul Rahman bin Abdul Hamid bin Haji Abdul Kadir atau dikenali sebagai Haji Abdul Rahman Limbon. Okey, keluarganya berasal dari Patani dan Terengganu. Beliau lahir pada tahun 1868 dan meninggal dunia di Mekah pada tahun 1929. Okey, kenapa Haji Abdul Rahman Limbon menentang? Haji Abdul Rahman Limbon menentang pengenalan pentadbiran barat di Terengganu dan menolak undang-undang tanah yang berlawanan dengan hukum syarak. Dia alim lah. Okey? Okey, peristiwa penentangan. Haji Abdul Rahman Limbon memohon lesen wakil untuk menjadi wakil kepada tertuduh. Okey. Beliau bertindak sebagai peguam bagi mewakili penduduk Ulu Temenung Telemun menentang pihak kerajaan yang diwakili oleh Ranger Hutan. Ni tertuduhnya ialah penduduk Ulu Telemun. Okey. Kegagalan pihak peguam cara, pendakwa dan hakim menjelaskan pertanyaan Haji Abdul Rahman Limbon menyebabkan perbicaraan ditangguhkan dan berakhir tanpa keputusan. Dia jadi peguam, dia bagi hujah-hujah dia menyebabkan pihak peguam cara dan hakim ni tak boleh nak kata apa dah. Jadi tangguhkanlah perbicaraan tersebut. Akhirnya, perbicaraan ditamatkan dengan keputusan berpihak kepada Haji Abdul Rahman Limbon. Okey, apabila berlaku kebangkitan Tani pada 1928, British menangkap beliau atas tuduhan menhasut. Beliau dibicarakan dan dibuang negeri ke Mekah. Sebab itulah beliau meninggal pada tahun 1929 di Mekah. Okey? Tengok kesimpulan dia. Okey, perjuangan menentang British dipimpin oleh golongan bangsawan, pembesar tempatan dan pemimpin agama, disokong oleh masyarakat tempatan demi mengembalikan maruah bangsa dan kedaulatan tanah air. Okey, keberanian, pemufakatan dan kebijaksanaan mereka dalam menentang British memberikan inspirasi kepada generasi muda kita pada masa ini, supaya bersatu padu memperkasakan maruah bangsa sekaligus memastikan negara kita tidak dijajah lagi. Okay, kita kena jadikan pemimpin-pemimpin dahulu sebagai idola kita dan kita jaga negara kita daripada dijajah. Okey? Dari segi pemikiran. Okey, sekarang ni bukan saja nak jajah kena tawan ke apa ke. Okey, pemikiran kita pun kena jaga supaya tidak dijajah. Okey? Okey, jadi cikgu rasa setakat itu sahaja untuk hari ini.